Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu pendedahan rasuah yang berlaku di KLIA. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Kesenian Malaysia, Tiong King Sing, mendedahkan bahawa ada satu budaya yang memalukan berlaku di KLIA. Beliau mengatakan sudah waktunya mungkin SPRM perlu menyerbu ataupun menyergah KLIA untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, kata beliau lagi. Beliau mengatakan bahawa, kata Tiong, dia akan menyarankan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan. Seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Kata Tiong lagi, pendedahan yang paling mengejutkan kita ialah ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan, kata Tiong King Sing. Ini bukan pendedahan yang biasa-biasa. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita dan paling memalukan kita. Kata Tiong King Sing, saya diberitahu ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekira pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Yang mengejutkan lagi, dia memberikan nilai uang yang tepat. Tiong mengatakan ada yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asing. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara, menurut Tiong lagi, tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12,000 untuk kos memproses visa. Bayangkan, ini jumlah yang paling besar dan melampau pernah saya baca. Kalau ini benar, bayangkan 3,000 campur 3,000, 6,000 campur 12,000, dia akan jadi 18,000 untuk seorang pelancong. Ini bukan melancong namanya, ini namanya diseksa. Asalnya mahu melancong menikmati keindahan negara Malaysia, tapi akhirnya merana durjana pula yang diterima. Kalau ini benar, memang betul-betul memalukan. Tiong King Sing dalam pendedahannya berkata, dalam kekecohan di KLIA yang dilaporkan berlaku ini, beliau berkata malah wanita yang ditahan tersebut juga tidak diberikan makanan yang sewajarnya ketika ditahan dan ini jelas melanggar undang-undang, kata beliau. Beliau difahamkan wanita tersebut diberi makan hanya sekali sahaja dalam tempoh 15 jam sepanjang ditahan, katanya. Kata Tiong, dia akan menyerahkan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan, seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Saya turut diberitahu bahawa ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Yang mengejutkan kita, ada pegawai yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12,000 lagi untuk kos memproses visa, katanya. Saya rasa ini satu perbuatan yang melampau. Dan saya rasa pendedahan ini mungkin ada kebenarannya. Perlu disiasat segera oleh pihak SPRM. Seperti mana yang ditegaskan oleh Tiong King Sing, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan ini, dia sudah merasakan bahawa sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA 1 secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara kita. Jangan sampai sudah nasi menjadi bubur, barulah kita bertindak. Jangan sampai nama kita sudah kotor di negara luar, baru kita bertindak. Kata Tiong King Sing juga,
Saya juga mendapat maklumat bahwa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa apabila Menteri Kebudayaan, Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan ini menyatakan, mengakui, membongkar bahwa ada wujud rasuah di KLIA. Tiong King Sing katakan, kehadiran saya di KLIA membongkar rasuah. Wah, apa pendapat kamu semua? Kalau Anda suka dengan pendedahan malam ini, sila share video ini, tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini isu paling hangat di media sosial ialah berkenaan seorang menteri kononnya menimbulkan kekecohan di lapangan terbang KLIA. Akhirnya, menteri yang bertanggung jawab tampil menyatakan kepada kita semua persoalan itu. Sebelum ini, ianya seperti tidak berani didedahkan siapa menteri tersebut. Namun, akhirnya menteri yang berani ini muncul menyatakan apa sebab beliau datang di KLIA dan siapa orangnya. Ikuti terus ulasan ini dan Anda harus dengar apa yang dinyatakan oleh menteri itu sendiri. Jangan dengar daripada orang yang hanya memutar belit cerita. Rupa-rupanya menteri yang dikatakan membuat kecoh itu sebenarnya telah pun membongkar rasuah di KLIA. Kita bersyukur sebab menteri yang datang itu, yang dikatakan menimbulkan kecoh itu, telah pun membongkar rahasia, membongkar rasuah di KLIA. Rupa-rupanya, kalau ikut apa yang diceritakan oleh menteri ini, rupa-rupanya di KLIA wujud rasuah. Adakah Anda tahu? Saya tak tahu. Baru juga tahu. Dan menteri ini ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Menteri ini ada kaitan dengan KLIA sebab beliau tahu KLIA adalah pintu kepada pelancongan dan kesenian dan kebudayaan, melibatkan pelancong. Jadi itu sebabnya kita sangat-sangat bersyukur kerana menteri ini walaupun menimbulkan kekecohan, tetapi telah pun membongkar rasuah yang jijik berlaku di KLIA. Menteri akui kekecohan kehadiran saya bongkar rasuah di KLIA, kata Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing. Beliau mengakui dirinya adalah menteri yang dimaksudkan dalam kekecohan di Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa KLIA semalam. Bagaimanapun, kata Tiong, kehadirannya di sana telah mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang. Saya bersyukur kerana kehadiran saya telah membongkar satu peristiwa yang memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Aduh, ini memang memalukanlah kalau benar apa yang didakwa oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan ini. Memang betul-betul memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Pada mulanya, kata menteri ini, saya tidak mahu mendedahkan perkara ini kerana sedang bertindak mengikut saluran serta platform yang lebih praktikal, kata beliau lagi. Namun, disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubungi saya, maka ini penjelasannya, katanya, kepada satu kenyataan hari ini. Betul lah, apa tindakan Tiong ini? Beliau sebenarnya mahu membuat laporan itu secara bertulis kepada platform yang lebih baik, lebih praktikal tanpa menggunakan media sosial. Tetapi oleh kerana media telah pun menularkan perkara itu dan telah mungkin disalah erti, disalah tafsir, maka adalah sesuai. Dan saya tidak menentang pendedahan daripada Tiong ini melalui media sosial juga. Sebab kalau tidak, nanti orang akan guna itu sebagai satu peluru. Lebih-lebih lagi sekarang ini adalah PRN melibatkan 6 buah negeri. Jangan-jangan parti pembangkang, parti lawan sudah mengintai untuk memutar belit dan menggunakan isu ini
untuk menjadi senjata menembak musuh mereka. Jadi baguslah. Tiong telah menerangkan dengan begitu baik sekali apabila beliau kata dia disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubunginya, maka ini penjelasannya. Tiong menafikan dakwaan yang menuduhnya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak immigration. Kata beliau, saya tiada kuasa untuk itu dan saya hanya merusakkan reputasi saya jika berbuat demikian. Makna kata, dia sedar bahwa apa yang dia buat itu akan boleh merusakkan reputasinya kalau dia benar-benar melepaskan pelancong asing itu. Maknanya dia tidak melepaskan pelancong asing itu sesuka hati karena dia tahu bidang kuasanya dan tidak mau merusakkan reputasi beliau. Jelas Tiong, warga China yang dibelanya sebenarnya ditahan tanpa diberi alasan atas sebab-sebab penahanannya. Katanya lagi, masalah timbul apabila kedua-dua pihak pegawai immigration dan pelancong asing tersebut mempunyai masalah komunikasi. Jadi ini masalah dia, misunderstanding, miscommunication. Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi, namun kegagalan komunikasi kedua pihak menggagalkan pihak immigration mendapatkan dokumen yang diperlukan dari pihaknya, katanya lagi. Maknanya pelancong ini sedang bermasalah. Jadi tiada masalahnya Menteri Pelancongan ini datang membantu. Karena itu tugasnya. Dia memang Menteri Pelancongan. Jadi apa salahnya Menteri Pelancongan membantu pelancong yang ada masalah ini? Mungkin kerana kedapatan ada rasuah di sana, itulah yang menimbulkan kekecohan. Dan bukannya kehadiran Tiong itu yang menimbulkan kekecohan, tetapi kedapatannya rasuah itu. Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi. Penjelasan Tiong dibuat selepas laporan Bebas News mendakwa seorang menteri yang tidak dinamakan telah menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa untuk mempertahankan seorang warga China yang dilarang memasuki Malaysia. Bebas News memetik sumber melaporkan menteri berkenaan mengetahui kejadian itu dan memasuki Balai Ketibaan KLIA tanpa terlebih dahulu memohon pas. Namun demikian, kata Tiong, sedangkan saya memiliki pas yang sah untuk memasuki kawasan tersebut. Jadi mengapa perlu memperbesarkan isu ini dengan memberi persepsi yang salah soal Tiong? Saya masih waras dan tahu batas-batas sebagai seorang Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Apa guna saya sebagai menteri sekiranya saya tidak memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara? Tambahan pula, ia menjejaskan imej negara dan menakut-nakutkan pelancong asing, kata beliau. Jika kita tidak serius dalam isu ini sekarang, sampai bila-bila pun, ia tidak akan diselesaikan. Mungkinkah ada segelintir pegawai takut jika perkara ini terbongkar sehingga memberi kesan kepada kepentingan peribadi mereka soalnya? Menurut Tiong, dia telah melobi penterjemah untuk warga asing dari Timur Tengah, China dan India seawal Mac lagi untuk menyelesaikan proses ketibaan dan memastikan kecekapan. Timbul persoalan, kenapa mereka menolak penterjemah yang telah disediakan oleh pihak Malaysian Airports Holding Berhad, kata beliau. Dalam lawatan ke KLIA itu, saya turut membawa pegawai siasatan dari unit integriti di bawah MOTAC. Saya merasakan sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, katanya. Menteri itu berkata menjadi isu biasa mengenai warga asing yang tiba di Malaysia dan telefon bibit mereka dirampas dan tidak diberi alasan untuk penahanan mereka. Saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan terbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Wah, malam ini memang paling panas punya isu. Dan tolong saya untuk share video ini supaya semua orang tahu Anwar Ibrahim bukan main-main, bukan alang-alang, bukan hanya batuk di atas tangga dan hanya melempar batu sembunyi tangan, tetapi benar-benar melaksanakan apa yang beliau kata, apa yang dia cakap, dia buat. Hari ini gara-gara Anwar Ibrahim betul-betul memerangi rasuah, benar-benar anti terhadap rasuah. Oleh sebab itu Anwar Ibrahim mendedahkan satu pendedahan yang luar biasa, yaitu
Geng kaya dah berpakat macam-macam ugutan, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang betul-betul menggemparkan kita apabila Anwar Ibrahim sendiri mendedahkan bahwa geng kaya cuba untuk mengugut Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa cerita di sebalik geng kaya berpakat untuk ugut Anwar Ibrahim ini? Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu kepada warga Permatang Pauh tentang ugutan yang beliau terima daripada geng-geng kaya raya ketika kerajaan berusaha membersihkan negara. Bertemu penduduk dalam majlis kenduri Aidil Adha di Kampung Guar Perahu, Anwar berkata kelompok tertentu itu berpakat ketika negara terbeban dengan hutang RM1.5 triliun dan rakyat kesusahan. Keadaan susah, jadi kita patut bersihkan negara ini daripada kerja rasuah dan penyelewengan. Macam-macam ugutan saya terima. Geng-geng kaya raya ini dah berpakat, kata Anwar Ibrahim kepada ratusan hadirin di luar sebuah masjid di Guar Perahu. Anwar turut membidas kelompok yang cuba memainkan sentimen Melayu dan sebagainya ketika pembersihan itu. Geng penyakau berbilion-bilion pakat sekarang ini nak buat hidup Melayu dan sebagainya. Hang buat tak penyelewengan, kata Anwar Ibrahim. Saya lawan tetap lawan, katanya sambil menepis dakwaan beliau mengayakan keluarganya. 7 bulan kuasa, satu kepentingan keluarga saya tak pertahankan. Tidak ada sama sekali, kata Anwar Ibrahim. Anwar mewakili rakyat Permatang Pauh pada 1986 hingga 1999 dan kemudian 2008 hingga 2015. Beliau kini ahli Parlimen Tambun. Rakyat Permatang Pauh sekarang diwakili oleh ahli parlimen daripada PAS. Saya nak perbaharui silaturahim dan jumpa kawan-kawan lama. Saya tak pernah lupa jasa dan pengorbanan rakan-rakan di Permatang Pauh, katanya. Anwar memberitahu warga Permatang Pauh bahawa usaha kerajaan meningkatkan Islam, melawan rasuah dan memperbaiki tata kelola tidak pernah dibantah oleh mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan. Yang saya dengar dakwaan terhadap parti-parti dalam kerajaan ini di luar. Orang buat macam-macam tuduhan dan tohmahan, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim mendedahkan, membongkar rahsia besar geng kaya yang berpakat mahu mengugut beliau ini satu perkara yang memang perlu kita kecam. Kalau anda setuju dengan kecapan ini, share video ini. Saya setuju bahawa apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini perlu diteruskan tanpa rasa takut kepada sesiapapun. Kerana negara ini bukan milik orang-orang kaya. Negara ini milik semua rakyat Malaysia. Negara ini milik kita semua. Kita bebas. Selain daripada itu, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kita mempunyai hukum, bukan tinggal dalam hutan. Kita diperintah oleh pemerintah yang berdaulat, bukan pemerintah yang sembarangan. Saudara-saudara sekalian, jadi oleh sebab itulah saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus bertahan dan melawan geng kaya yang berpakat ini. Siapapun mereka harus dilawan habis-habisan. Jangan takut. Kita berdoa kepada Anwar Ibrahim supaya beliau tidak takut untuk menentang rasuah ini. Kata Anwar Ibrahim, mereka cuba menuduh Anwar Ibrahim kononnya mengayakan keluarga. Tetapi sehingga ke hari ini tidak ada satu pun bukti ataupun pendedahan yang boleh mengaitkan kononnya Anwar Ibrahim mengayakan keluarga. Anwar Ibrahim kata sebentar tadi, kalau benar dia terlibat, dia bersedia untuk disiasat oleh SPRM. Jadi kalau ada, apa lagi? Apa nak ditunggu? Selain daripada itu, Anwar Ibrahim kata, dia lawan tetap lawan. Kita mau berdoa untuk Anwar Ibrahim supaya beliau tetap kuat, gagah dan sehat. Lawan tetap lawan. Jangan alang-alang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Nak tunggu orang, siapa lagi kan? Kitalah generasi yang harus menentang rasuah, membersihkan negara ini sebersih-bersihnya. Anwar Ibrahim kata, beliau kata, keadaan susah, jadi kita patut bersihkan negara ini daripada kerja-kerja rasuah dan penyelewengan.
Macam-macam ugutan, saya terima kata Anwar. Geng-geng kaya raya ini dah berpakat, kata beliau lagi. Geng penyakau berbilion-bilion, pakat sekarang ini nak hidup Melayu dan sebagainya. Hang buat tak penyelewengan itu, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ini waktunya untuk kita menyokong dan ini waktunya untuk kita bersihkan negara ini daripada kanser, penyakit rasuah yang sudah lama menular ini. Semoga dengan kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, keberanian beliau ini terus membuat geng-geng penyakau, geng kaya raya yang tak suka pembersihan, yang tak suka rasuah hapuskan dalam Malaysia. Semoga mereka cepat-cepatlah bertaubat, mendapat hidayah baru daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini sekali lagi kita digemparkan lagi pemimpin MIC keluar parti. MIC seperti yang kita tahu ialah komponen kepada Barisan Nasional. Tetapi ini adalah orang kedua yang telah keluar daripada parti MIC dalam masa seminggu. Sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam parti MIC ini sehingga berlaku lompat atau keluar parti lagi? Mereka hendak ke mana? Pemimpin-pemimpin yang keluar MIC ini sebenarnya hendak melakukan apa? Mereka hendak pergi ke mana? Takkan pula tiba-tiba pindah ke Perikatan Nasional pula. Tidak sampai 3 hari susulan Ahli Dewan Negara C. Sivaraj mengumumkan keluar daripada MIC. Hari ini giliran seorang lagi pemimpin muda dari parti itu berbuat perkara sama. Kali ini Ketua Pemuda MIC Selangor P. Punitan mengumumkan keluar dari parti. Dia memaklumkan perkara itu kepada Presiden S.A. Venis Gerwaran, menerusi sepucuk surat yang bertarik hari ini. Dalam surat itu, Punitan berkata dia melepaskan jawatan sebagai Ketua Pemuda MIC Negeri Selangor dan Ketua Pemuda MIC Cawangan Bandar Baru Batang Bejuntai, Kuala Selangor berkuat kuasa serta-merta. Setelah berkhidmat dan menjawat pelbagai jawatan di bawah MIC selama 15 tahun, hari ini saya membuat keputusan yang berat untuk meletakkan semua jawatan saya dalam MIC, kata beliau lagi. Menerusi surat ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pimpinan MIC pusat, negeri, bahagian dan cawangan di seluruh negara, serta rakan-rakan yang bersama saya sehingga ke hari ini, kata beliau. Saya percaya saya telah memberikan khidmat yang terbaik serta komitmen yang tinggi dalam 15 tahun saya berkhidmat bersama MIC, katanya lagi. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Punitan mengesahkan bahawa dia telah meninggalkan parti itu. Saya mengesahkan keluar dari MIC, namun keputusan tidak terkait dengan saudara Sivaraj atau mana-mana pihak, kata beliau. Keputusan ini adalah keputusan peribadi saya, kata beliau lagi. Saya berharap MIC akan terus menjadi suara masyarakat India di bawah kerajaan perpaduan ini, katanya. Punitan pernah memegang jawatan ahli jawatan kuasa MIC pusat serta pernah menjawat jawatan sebagai Setiausaha Pemuda MIC Kebangsaan dan Ketua Penerangan Pemuda MIC Kebangsaan. Sivaraj pula adalah bekas naib presiden parti itu, mendakwa keputusannya meninggalkan MIC adalah terbaik buat dirinya dan juga parti memandang dirinya dilihat sebagai ancaman kepada kepimpinan sedia ada dalam parti. Sivaraj dipecat daripada CWC MIC pada awal bulan ini. Walaupun dia mendakwa dia tidak dimaklumkan sebab pemecatannya, sumber MIC memberitahu bahawa tindakan itu ekoran kegagalannya menghadiri program Madani Government Education Development and Future of Indians di Shah Alam pada 10 Jun lalu yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Program itu dianjurkan oleh Biro Pendidikan MIC
dengan sokongan mitra Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, sekarang ini heboh di dalam media sosial berkaitan dengan seorang menteri disaman. Siapa saman? Ikuti terus ulasan selepas ini. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Share video ini supaya semua orang tahu ada menteri yang sudah disaman. Apa cerita? Kenapa disaman? Ikuti cerita ini. Hari ini disahkan, dakwa dipecat secara tak sah seorang ataupun bekas CEO Finas saman menteri. Nasir Ibrahim menuntut surat penamatan perkhidmatannya terbatal dan tidak sah mengikut undang-undang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas, Nasir Ibrahim memfailkan saman di Mahkamah Tinggi kerana mendakwa diberhentikan secara tidak sah 5 bulan sebelum kontraknya tamat. Nasir, 62 tahun juga, menuntut surat penamatan bertarikh 31 Mei ditandatangani pengerusi Finas Kamil Ahmad Othman tidak sah mengikut undang-undang dan terbatal. Dalam writ dan pernyataan tuntutan difailkan oleh Peguam Cara Sri Murugan & Co pada Rabu, pelantik menuntut kira-kira RM135,000 sebagai ganti rugi khas serta faedah 5%. Nasir berkata pemberhentian awal itu menyebabkan beliau malu dan mengalami tekanan mental. Beliau menamakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, Finas dan pengarahnya. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku ialah beliau berkata dalam satu kenyataan pada 1 Jun, Finas mengesahkan bahawa Nasir telah disingkirkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif berikutan dakwaannya bahawa beliau telah dipecat. Nasir yang dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Finas dengan kontrak 2 tahun pada 1 November 2021 turut menuntut ganti rugi am dan bayaran lain yang difikirkan oleh mahkamah. Dalam kenyataan tuntutan dilihat FMT, beliau berkata pelantikan itu adalah bersamaan gaji bulanan RM20,000 dan allowance RM6,800. Oh, besarnya gaji dia kan. 26,800. Boleh tahan punya besar. Beliau berkata pelantikannya dikawal oleh Akta Badan Berkanun, Tata Tertib dan Secaj 2000 dan menteri boleh menamatkan perkhidmatannya dengan memberikannya notis 30 hari atau membayarnya sebulan gaji sebagai ganti tempoh notis itu. Nasir mendakwa beliau diminta berhenti pada Jun selepas dibayar gaji sebulan. Bagaimanapun beliau berkata, penamatan itu dilakukan dengan niat jahat dan tidak diberi alasan yang kukuh. Menurut Nasir, hari terakhir perkhidmatannya ialah pada 31 Mei lalu, berdasarkan surat yang ditandatangani menteri pada 5 Mei lalu. Beliau berhujah bahawa Finas tidak mempunyai lembaga pengarah yang sah terdiri daripada sekurang-kurangnya 9 orang pada masa itu. Memandangkan hanya 4 orang, lembaga itu tidak diberi kuasa untuk mengeluarkan surat penamatan perkhidmatan, katanya. Jelasnya, Fahmi pada 1 Jun lalu memberitahu media bahawa keputusan memecatnya dibuat oleh lembaga pengarah Finas tanpa sebarang campur tangan daripadanya. Saudara-saudara sekalian, ini satu tindakan dakwaan yang mengejutkan kita semua apabila bekas CEO Finas menyaman Fahmi kerana berkata tindakan pemberhentiannya dibuat secara tidak sah. Dalam writ dan pernyataan tuntutan difailkan oleh Peguam Cara Sri Murugan dan Co pada Rabu, pelantik menuntut kira-kira RM135,000 sebagai ganti rugi khas serta faedah 5%.
Nasir berkata pemberhentian awal itu menyebabkan beliau malu dan mengalami tekanan mental. Beliau menamakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, Finas dan pengarahnya Mastura Ahmad Mustafa, Idwan Arif Abdurrahman dan Nur Azam Sairi sebagai defendant dalam saman itu. Dalam satu kenyataan 1 Jun, Finas mengesahkan bahawa Nasir telah disingkirkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif berikutan dakwaannya bahawa beliau telah dipecat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apa komen anda? Kita jumpa lagi. Bye-bye.